Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua murid dan juga ibu bapa, kita bertemu kembali pada hari ini. InsyaAllah pada hari ini kita sambung balik berkenaan dengan yang kita dah belajar pada minggu lepas, berkenaan dengan rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat dan qada dan qadar. Kita ada enam peringkat beriman kepada Allah sampailah qada dan qadar. Okey, hari ini kita sambungan daripada beriman, rukun iman. Okey, rukun iman sambungan hikmah beriman. Hikmah beriman kepada rukun iman. Okey, apa hikmah dia? Apa pengajaran dia? Okey, yang pertama, kita akan dapat hidup lebih tenang dan bahagia. Hidup lebih tenang dan bahagia. Tu, kalau kita beriman kepada Allah, kita taat perintah Allah, nescaya insya-Allah hidup kita akan tenang dan kita rasa bahagia. Rasa di dalam hati kita tenang dan kita rasa seronok beribadah. Yang kedua, fikiran sentiasa positif. Fikiran sentiasa positif. Positif ini dalam kepala kita, kita akan rasa nak buat benda yang baik, kita rasa benda yang baik, kita dapat benda yang baik, kita akan bercakap pun benda yang baik, benda perkara yang baik. Kita tak cakap perkara yang tak elok, yang hodoh. Seperti contoh buruk, bodoh, itu perkara yang tak boleh kita sebut. Sebab kita sentiasa positif, hikmah dia. Yang ketiga, sabar dengan ujian. Setiap orang, saya ulang balik, sabar dengan ujian. Setiap orang dia ada ujiannya sendiri. Saya ada ujian, cikgu lain ada ujian, mak ayah ada ujian, semuanya ada ujian. Kita kena sabar. Ada juga dalam kelas kita, murid mak ayah dia bekerja, hantar mengasuh, anak mengasuh, jadi tak dapat nak bawa kerja sekolah. Kita mak ayah kena sabar, beritahu cikgu, anak murid pun kena buatlah. Kalau tak dapat buat siang, buat malam, insya-Allah akan dipermudahkan. Okey, itu hikmah beriman kepada rukun iman. Okey, seterusnya akibat tidak beriman kepada dengan rukun iman. Apa yang kalau kita tidak beriman, apa yang kita akan dapat? Okay, saya padam saya padam. Akibat tidak beriman. Okay, saya harap murid-murid nampak. Okay, akibat tidak beriman. Yang pertama, malas untuk beribadah. Yang kedua, tidak malu melakukan maksiat. Yang ketiga, hati resah gelisah. Okey, berbalik yang tadi juga. Tadi hikmah dia, ini akibat tidak beriman. Kita tak ikut perintah Allah, kita tak cinta pada Rasul, kita tak percaya pada malaikat, semua tu. Apa yang kita dapat? Dia bertentangan yang hikmah tu. Okey, yang pertama, malas untuk beribadah. Kita rasa hati tak tenang, kita malas nak beribadah. Kita tak yakin yang Allah tu, tak boleh. Kita akibat dia macam ni lah. Kita malas nak semayang, puasa pun tak nak. Dah besar dah,
Tapi tak nak puasa. Semayang pun tak nak, semayang kena paksa. Itu tanda kalau dah besar lah, peringkat kamu masih kecil lagi. Bila kita dah balik, semayang pun tak mau, itu ada masalah lah. Yang kedua, tidak malu melakukan maksiat. Tidak malu melakukan maksiat. Dia tanpa rasa segan, rasa sedih, dia akan buat perkara. Contohnya, yang kamu kecil lagi, besar sikit lah, tahun 4, 5, 6, dia akan mencuri. Tu dia rasa tak takut melakukan maksiat. Maksiat ni perkara yang jahat lah. Perkara yang jahat. Tidak patuh perintah Allah pun termasuk juga maksiat. Derhaka pada mak ayah, tak nak dengar cakap mak ayah, bergaduh dengan adik-beradik. Itu perkara yang tidak baik lah, maksiat ni. Jadi mereka kalau tidak beriman, dia tidak malu. Dia akan buat perkara yang tidak baik. Yang ketiga, hati resah gelisah. Yang pertama tadi hikmah dia, hati jadi tenang. Yang ini kalau kita, akibat dia hati kita rasa resah gelisah, tak tenang. Maknanya berlawanan dengan tenang lah. Resah gelisah ni tidak tenang, sentiasa ada masalah, dan rasa tak seronok melakukan apa-apa perkara yang baik. Sebab apa? Dia tak percaya pada rukun iman, yang saya sebutkan tadi lah. Jadi ini saja untuk hari ini. Saya harap murid-murid faham. Okey, itu saja daripada saya. Okey, sebelum tu lembaran kerja yang saya bagi. Okey, muka surat 2. Okey, muka surat 2 yang saya bagi tahu tadi sama je. Tulis dalam ni, dalam ejaan Jawi. Dalam ejaan Jawi. Faham? Okey, ejaan Jawi. Nampak? Tak nampak? Okey, nampak ni ya? Dalam ejaan Jawi. Bahasa Melayu tak payah tulis. Tulis buat Jawi. Okey, itu saja untuk ulum syariah pada hari ini. Sekian, terima kasih.